InsyaAllah pada malam ini kita nak melihat satu tajuk yang berkaitan tentang hidupku, ibadahku. Hidupku, ibadahku. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan malam ini tuan-tuan dapat kita mungkin sedikit motivasi perjalanan kehidupan kita, juga sebagai satu bentuk murajaah, ulang kaji, tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi nurihi tatimmul hidayat wa bi 'izzatihi tatimul kamalat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, berbahagia al-fadhil Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para asatizah, Datuk Datin, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang didoakan kebaikan, al-khair, as-salamah, al-yusru, kemudahan, al-afiyah di dunia ilal akhirah. InsyaAllah pada malam ini kita nak melihat satu tajuk yang berkaitan tentang hidupku, ibadahku. Hidupku, ibadahku. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan malam ini tuan-tuan dapat kita mungkin sedikit motivasi perjalanan kehidupan kita, juga sebagai satu bentuk murajaah, ulang kaji, muhasabah, khususnya untuk diri saya dan tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini berada pada padang yang sama. Padang yang sama maknanya tuan-tuan dengan saya pada posisi yang sama. Apa dia? Saya hidup, tuan-tuan pun hidup. Saya hidup, tuan-tuan pun hidup. Kalau saya ataupun tuan-tuan dah meninggal, maknanya kita dah habis nafas, kita disahkan mati oleh perubatan, doktor perubatan. Maksudnya tuan-tuan, kita ni dalam proses, dalam perkara yang disebut di antara perkara yang disunahkan, dipercepatkan urusannya. Mandi, kapan, mayang, kebumikan. Namun alhamdulillah tuan-tuan, kita ni hidup. Yang Nabi SAW sebut, Ightanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah olehmu 5 perkara sebelum datang selepas daripada itu 5 perkara yang lain. 5 selepas 5. Rebut 5 sebelum datang 5 selepas daripada itu. Yang pertama Nabi SAW sebut dalam hadis, hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu.
Tadi tuan-tuan, kita masih lagi hidup. Hidup ini merupakan suatu peluang, suatu anugerah, kurniaan. Dan dalam kehidupan ini tuan-tuan ada settingnya, ada goal settingnya, ada tujuannya, ada matlamatnya, ada kerja yang kita kena uruskan, kena selesaikan. Yang kedua tuan-tuan, hidup sebelum mati, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin. Tuan-tuan, di 5. Yang mana kelima-lima ini tuan-tuan adalah suatu nikmat kurniaan daripada Allah. Kita yang berada dalam masjid ni semua telah merasainya. Ada yang sedang menikmatinya, ada yang belum lagi rasa. Mungkin dia muda lagi kan. Dia muda lagi, dia belum kaya lagi. Kaya sebelum miskin, saya tak pernah lagi rasa kaya. Tengok dekat alam maya kan, oh kenderaannya kan, dia belum lagi. Maknanya di kalangan kita ada yang dah pernah rasa, sedang merasainya, dan telah ataupun belum merasainya. Namun yang asas tuan-tuan, kita masih lagi hidup. Dan ada sebahagian daripada kita tuan-tuan, dah Allah tarik dah nikmat-nikmat itu. Tak berapa nak muda dah. Ni biasa orang perempuan dah. Berapa umur? 40 dah. Tuan. Orang lelaki berapa umur? Baru 60. Itu tuan. Kau tanya saya, wallahualam tuan. Allah dah tarik dah. Tak berapa nak sihat. Pasal 3 serangkai. Dulu memadu pagi, petang, siang, malam tuan-tuan. Asal pegang steering, hilang mengantuk. Kita tanya, kenapa tak mari ke masjid malam? Tak boleh lah ustaz, bahaya. Pasal air silau cahaya. Pernah dulu aksiden langgar tembok, tak boleh madu. Habis nak pergi masjid, tunggu cucu balik. Tunggu anak tu orang bawa pergi masjid. Allah dah tarik nikmat sihat sebelum sakit. Beberapa contoh. Baiklah tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT. Hidupku ibadahku. Maka tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, apapun status kehidupan kita, ada yang hidup tapi dah tua. Ada yang hidup masih lagi muda, ada yang hidup tuan kaya, ada yang hidup dia miskin, ada yang hidup dia sakit, terlantar, ada yang hidup dia sihat. Pokoknya tuan, hidup kita ni tuan-tuan ada tujuannya, ada matlamatnya. Apapun keadaan status kita, sakit, sihat, susah, senang, pagi, petang, kaya, miskin, tua, muda, Allah SWT telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin, tidaklah aku ciptakan manusia kecuali jin dan manusia. Yakni mereka itu jin dan manusia, melainkan mereka dalam keadaan hal ehwal illa liya'budun, dalam keadaan mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, pendek kata, panjang pun kata, tujuan penciptaan kita, objektif, matlamat, ghayah kejadian kita hidup atas muka bumi ini ialah mengabdikan diri kita kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Aku hamba Allah yang mengabdikan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan hidup kita. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan berstatuskan kita hamba Allah Subhanahu wa taala bukan terhad pada lokaliti tertentu. Lokasi terhad, contoh, kita beribadah di masjid sahaja. Sekarang ni tuan-tuan, dengan niat beriktikaf, niat menanti solat, selepas solat, 2, niat duduk dalam majlis zikir, 3, tuan-tuan beribadah kepada Allah. Tuan-tuan duduk dengan bikulli adabin, dengan adab-adabnya yang khusus di dalam masjid. Khusyuk dan khuduk kepada Allah SWT. Nanti lepas isyak tuan-tuan keluar pada masjid ni tuan-tuan,
Sebagian daripada kita lah. Wah, kita macam, bawa kereta pun ketika undang-undang, kita tidak bersopan santun di jalan raya. Tuan-tuan, dalam masjid kita beribadah kepada Allah, di luar masjid kita hamba Allah SWT. Di atas jalan raya kita hamba Allah SWT. Di dalam rumah kita hamba Allah SWT. Hari Jumaat kita hamba Allah SWT. Di Mekah, di Madinah, berumrah, berhaji, beribadah kepada Allah SWT. Lokaliti manapun kita, tuan-tuan, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Naharan walayal. Siang dan malam kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cabaran yang menjadi, bukan sebut masalah, tuan-tuan, masalah ni negatif. Cabaran bagi saya dan tuan-tuan ialah kita nak buktikan kepada Allah kita ni hamba Allah 24 jam. Sebab biasanya kita hanya meletakkan peribadatan ni pada hari tertentu, pada lokaliti tertentu, pada situasi tertentu. Namun ada masa dan keadaan tertentu kita tidak menjadi hamba Allah. Wal'iyazubillah min zalik, kita menjadi hamba hawa nafsu. Kita menjadi hamba dunia. Keputusan kata buat, kerja buat kita, keputusan kita mengikut hawa nafsu, dunia, syaitan dan iblis, tidak mengikut Allah dan Rasul. Maka tuan-tuan, kita ingat balik, kita goal setting balik, ingat balik surah Az-Zariyat ayat 56. Illa liya'budun, wahai jin, wahai manusia, tidak kau aku jadikan melainkan dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah tuan-tuan sedang jemaah mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita nak menyebut tentang ibadah ni, dia ibadah ni kalimat istilah diniyah. Kalimat perkataan mustalahat khusus. Jadi rujuk tuan-tuan, ulama menyebutkan apakah yang dimaksudkan dengan kalimat perkataan ibadah. Al-ibadatu wa kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yarda. Maka ibadah itu adalah segala apa yang kita buat, segala apa yang kita kerjakan, yang kita cakap, yang kita kerjakan. Kita bergerak ke depan, ke belakang, keputusan mengundang kesukaan dan keredaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kita buat, yang kita cakap, yang kita kerjakan itu dengan ilmu. Allah suka. Oh, ni Allah suka. Oh, ni Allah SWT redha. Maka itulah yang kita kerjakan. Maka itulah yang dinamakan sebagai ibadah. Contoh Ustaz, tuan-tuan sedang jemaah yang sedang duduk dalam majlis halaqah zikir kita pada malam ini, kita sedang melakukan perbuatan pengimarahan rumah Allah. Kita sedang menanti solat, selepas solat. Tuan-tuan, dengan ilmu yang kita ada, pengetahuan yang telah kita dengar sebelum ni, tuan-tuan, perbuatan yang sedang kita lakukan ini, kerja yang telah sedang kita lakukan ini, duduk dalam buka pendengaran ni, kita terduduk ni, tuan, ialah perbuatan yang mengundang kesukaan, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita test sikit tuan-tuan, test boleh tak? Datangkan dalil. Tak ingatlah Ustaz dalil. Dalil-dalil ni Ustazah lah. Tuan-tuan. Kita recall balik tuan-tuan ni. Antaranya hadis Nabi SAW. Di sisi Allah SWT itu ada malaikat yang disebut sebagai sayahin fil ard. Sayahin. Kena terjemah tepat. Melancong. Melancong ni dia jalan. Malaikat kerja jalan di atas muka bumi, tuan-tuan. Mereka mencari mereka yang berhimpun, berkumpul di masjid, dalam majlis ilmu kerana Allah SWT. Mereka akan melebarkan sayap-sayap mereka, tuan-tuan. Turun rahmat Allah SWT. Wa nazalan alaihimur rahmah. Turun kata mereka rahmat, sakinah daripada Allah SWT. Dan Allah SWT akan sebut nama tuan-tuan yang duduk dalam majlis ini, nama mak ayah kita, dalam majlis perhimpunan yang lebih hebat daripada perhimpunan dan majlis pada malam ini. Tuan-tuan. Lain dalam satu hadis kursi, tuan-tuan.
Ni tuan-tuan lepas balik isyak ni, malaikat balik melaporkan kepada Allah. Buat laporan. Lepas bagi laporan, Allah tanya pada malaikat, wahai malaikat, apa kan? Wahai Allah, hamba-Mu sekian-sekian ini, wahai Allah, berkumpul, membesarkan nama-Mu dalam majlis zikir, ya Allah. Mereka memohon kepada-Mu syurga-Mu, wahai Allah. Allah tanya kepada malaikat, malaikat, adakah mereka yang minta syurgaku tu pernah melihat syurgaku? Tidak, wahai Allah. Apatah lagi kalau mereka melihat syurga Allah SWT, nikmatnya. Lagi apa lagi? Mereka memohon perlindungan-Mu daripada api neraka-Mu, wahai Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Tidak, wahai Allah. Kalau kita lihat neraka lagi takut kita, tuan-tuan. Lagi serius kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelebihan. Jadi tuan-tuan, majlis seumpama ini tuan-tuan ada dekat sini je, tuan-tuan. Wallahi tuan-tuan, kalau tuan-tuan memilih, hari ni hujan tuan-tuan kan, tuan-tuan pergi ke mall, apa pun mall, sebesar mana mall, tuan tak ada majlisnya. Majlis ini ada dalam masjid, dalam surau, pusat-pusat pengajian, bainal maghrib wa isyak. Pastikan antara maghrib dan isyak, tuan-tuan, kita berada di sini. Betul, kita ada keperluan, macam-macam perkara yang kita nak uruskan, yang kita nak selesaikan, uruskanlah pada masa yang lain. Tuan-tuan kena ikut jadual masjid, bukan masjid ikut jadual tuan-tuan. Rearrange lah kita punya jadual, tuan-tuan. Tuan-tuan, maghrib isyak, tuan-tuan, inilah pengajiannya. Setengah-tengah tempat pengajian, tuan-tuan, setengah masjid pun ada buat pengajian lepas isyak, mungkin pakai kitab, tuan-tuan. Kita follow lah pengajian maghrib isyak, lepas isyak ke, tuan-tuan. Adapun siang kita bekerja, melakukan tugas-tugas yang lain. Jadi tuan-tuan, sidang jemaah mati Allah SWT, hidupku ibadahku. Maksudnya tuan, ibadah ialah kita mengerjakan, kita menunaikan segala apa yang mengundang kesukaan Allah SWT, yang mengundang kepada keridaan Allah SWT. Nanti ada orang tanya pula, habis Ustaz nak tahu macam mana kerja ataupun tugas ataupun pekerjaan yang kita buat itu Allah suka, Allah redha. Tuan-tuan, maka tidak ada jalan yang lain, tidak ada torik dan metod yang lain melainkan kena datang belajar, kena mengaji, kena menuntut ilmu. Jadi ulama-ulama kita, tuan, dah susun dah mengenai keperluan ilmu ni, pembahagiannya kepada dua. Innal ilma tankasimu ila kismain. Sesungguhnya pembahagian ilmu itu pembahagiannya kepada pembahagian yang dua. Yang pertama namanya ilmu fardu ain, wajib aini. Wajib ain, tak dapat tidak, kepada setiap yang mukallaf, baligh, lagi berakal macam kita, tuan-tuan, tak dapat tidak belajar ilmu fardu ain. Itulah tujuan hidup, dan ilmu itulah yang mana kata Sayyidina Umar, innal ilma yufarriqu ma bainal haqqi wal batil. Ilmu itu super powernya, hebat-hebatnya ilmu, dia boleh membezakan mana yang benar untuk kita ikut, mana yang salah, ni salah ni, kita tak ikut, kita abaikan. Maka pembagian ilmu yang pertama namanya ilmu fardu ain. Dan para ulama, tuan-tuan, ini kerja ulama, juhudnya mereka, tuan-tuan, maka ilmu fardu ain terbagi kepada tiga. Pembahagian yang tiga, yang pertama namanya ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ini nama-nama lain, ataupun ilmu kalam, ilmu mengenal Allah. Tuan-tuan, itu pembahagian yang pertama. Biasa kita dengar kan, awaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadata, tidak sah ibadah seseorang itu sehinggalah dia mengenal Tuhan yang disembah. Isyak ni kan, tadi maghrib dah. 3 rakaat kita solat. Isyak 4 rakaat kita solat. Tadi ada sembahyang sunat. Tuan-tuan, Allah yang kita sembah, tuan-tuan. Zat Allah, af'al Allah, asma Allah,
Dia punya item-item dalam ilmu tauhid, ilmu akidah tu tuan-tuan, yang ulama ada susun tu, kita mengaji tak? Tuan-tuan. Sebab ni pandangan saya lah tuan-tuan ni. Antara cabaran yang besar yang berlaku di akhir zaman ini, yang zahirnya dalam handphone tuan-tuan, tak ada benda lain lah selalu kita tengok tuan-tuan, melainkan handphone tuan-tuan. Semua cerita-cerita apa pun tuan-tuan, ia berkait rapat mengenai akidah. Kalau kita ada ilmu yang kuat mengenai akidah, kita menyelesaikan tuntutan fardu ain yang cabang pertama namanya ilmu akidah, maka kita akan selamat melalui hari-hari baki hidup di akhir zaman penuh pancaroba. Krisis bermula dengan krisis keimanan akidah. Kalau sebab tuan-tuan, belajar balik. Ada kalangan kita ambil keputusan belajar. Ada yang kata, tak payahlah ustaz, tak pasal apa, saya dah belajar dah dulu masa kecil. Sekolah rendah, dah belajar dah masa sekolah menengah. Tuan-tuan, benda agama ni tuan mau pakai tuan, hidup ni mau pakai agama tu. Faham kita dulu nak peksa. Dulu masa kita belajar, kalaupun kita jenis orang pandai cerdik, pasal nak dapat markah tinggi, nak tunjuk mak ayah markah tinggi. Ini ilmu kepahaman ni nak pakai menghadapi cabaran zaman yang mencabar. Banyak contoh, nak buat contoh tuan-tuan Tak apa, itu yang pertama. Pembagian yang pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Yang kedua, pembagian yang kedua namanya ilmu fiqh. Fiqh ni hablum minallah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah namanya fiqhul ibadah. Fiqh ibadah. Saya sebut ibadah tadi, hidupku ibadahku. Macam malam ni, tuan-tuan nak sembahyang, dia panggil fiqhus solah. Solat, fiqh solat. Sebelum nak solat jadi tuan, dia panggil fiqhul wudu. Fiqh wudu. Banyaklah tuan-tuan benda-benda ibadat kan. Tuan-tuan nak pergi umrah, fiqhul umrah, fiqhul hajj, fiqhul siyam, tak lama lagi nak puasa dah, fiqhul Ramadan, fiqhul zakat. Tuan-tuan itu berkaitan dengan ibadah. Ramai orang pergi umrah DIY. Seronok ustaz pergi DIY. Dia pergi pula bawa isteri, bawa anak perempuan. Anak perempuan pula kejap datang hit, kejap macam-macam lah masalah tuan-tuan Seronok dia tuan-tuan. Baru bila pergi sana tuan-tuan, orang nak tanya kat siapa? Tak ada ustaz. Tak ada tempat rujukan. Tuan-tuan, ibadah ni tuan-tuan, khususnya umrah tuan-tuan, memang hukumnya rumit. Dia hukum-hukum membabitkan perempuan dan seumpamanya tuan, kena rujuk. Kena ada, kena belajar lah. Nak beribadah kena belajar. Solat, fiqh Jumaat. Selain pada fiqh ibadah tu, ada banyak fiqh yang lain. Fiqh muamalat. Saya beli, saya jual. Macam-macam hari ni tuan-tuan scam kat handphone. Letak ni geng-geng pencen tuan-tuan, banyak duit kita tuan-tuan, kaya tuan-tuan Alah, letak 1,000. Tunggu je minggu depan naik 1,500. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu muamalat, kita takkan kena tipu tuan. Macam-macam tuan-tuan dalam Telegram dahsyat tuan Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, muamalat duit ni kalau kita pegang tuan, dia ada status je. Asal keluar ni sedekah ke, hibah ke, hadiah ke. Tuan-tuan. Kemudian banyak tuan-tuan lagi fiqh munakahat. Hak suami, hak isteri, ipar dua dan seumpamanya. Fiqh jinayat. Kita ketuk kawan seorang tuan, kawan tu kena ketuk kita balik tuan, balas balik. Contoh fiqh tuan Yang ketiga, ilmu yang ketiga namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yang membincangkan mengenai akhlak-akhlak mahmudah yang kena pakai, akhlak-akhlak mahmudah yang kena yang kena pakai, yang dihiaskan dalam kehidupan kita. Taubat, takut kepada Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan qada dan qadar, mengingati mati. Ini contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili. Belajar juga mengenai sifat mazmumah, 10 sifat mazmumah.
10 kelakuan tercela, rakus kepada makanan, rakus dalam berkata-kata, marah, hasad dengki, kikir kepada harta, kasih kepada kemegahan, mencintai dunia, membesarkan diri, ujub, ria. Dan ilmu tasawuf adalah satu-satunya ilmu yang membincangkan macam mana nak manage dan nak jaga 7 anggota tubuh badan. Mata yang melihat, 1. Telinga yang mendengar, mulut yang berkata-kata, 3. Tangan yang megang, yang baling. Tangan apa lagi? Banyak orang kerja. Tangan yang menulis, menaip. Kaki yang melangkah, 5. Perut, 6. 7. Kemaluan. Satu lagi, 8. Hati. Siapa yang tak pernah belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf. Wajib tuan-tuan. Ini susahlah ustaz, anak saya handphone, kadang suami saya, bukan kadang kita sendiri tuan-tuan, handphone je. Belajar ilmu tasawuf. Kita akan belajar tuan-tuan sebab mata. Jadi, ialah handphone ni keperluan tapi ada masanya. Tuan-tuan, masa makan, wahai anak-anak, masa makan handphone tak ada. Mak ayah kita ada. Depan mak ayah kita handphone ke tepi tuan-tuan. Kita memang kurang masa dengan mak ayah kita. Tapi bila mak ayah kita ada depan kita, kita nak minta nasihatnya, handphone ke tepi lah. Masa lain pakailah. Tuan, kita dengan orang tua kita, adik keluarga kita masa makan. Tuan, benda-benda ni ada disentuh dalam ilmu tasawuf. Tiga ilmu ni tuan-tuan, ilmu yang menjadi fardu ain. Setiap seorang daripada kita kena mempelajarinya. Dan insyaAllah tuan-tuan sebenarnya apa yang berlaku dalam masyarakat kita, masyarakat dunia, rosak punah ranah masyarakat kita hari ini sebenarnya pasal apa? Pasal tak selesai ilmu fardu ain. Kalau pun selesai, mungkin dia tidak melaksanakan. Dia tidak melaksanakan, tak buat super bikin. Itu ilmu fardu ain. Selain daripada itu adalah ilmu fardu kifayah. Nanti orang kata ilmu fardu kifayah tak penting, tak. Ilmu fardu kifayah kepenting tuan. Asalkan ilmu ianya apa? Selain daripada itu adalah ilmu fardu kifayah. Jadi tuan, sidang jemaah mati Allah SWT, itulah dia sedikit mengenai ilmu. Kita tengok sikit tuan-tuan mengenai ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam. Tuan-tuan, apa yang kita wajib mengetahui mengenainya dalam ilmu tauhid ni tuan? Berdasarkan kalimat syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah. Syahadah alla ilaha illallah. Di situ ada 41 perkara yang perlu kita tahu, perlu kita pelajari, perlu kita perhalusi. Ini ulama sebut tuan-tuan 41. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah SWT. Ada 9. Syahadah yang pertama 41, syahadah yang kedua ada 9. Berapa? 41 campur 9, 50. Disebut tuan-tuan dalam ulama kita, dalam kitab-kitab kuning kita tuan-tuan, ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sebut, dia sebut akidah yang 50. Apakah akidah 50 tuan-tuan? Bermula daripada 41 tadi, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Ada 3 pembahagian. Yang pertama namanya 20 sifat yang wajib bagi Allah. Allah wujud, qidam, baqa. Tubuh 3 tuan-tuan Sambung sampai habis. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Yang kedua, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, lawan dia. 1 sifat yang jaiz, yang harus bagi Allah. Saya buat contoh, tuan-tuan yang ada berlaku dekat alam maya ni kan, kat YouTube tuan-tuan nampak. Ada perbincangan mengenai di manakah Allah Subhanahu Wa Taala. Panas ni, tengah panas kan. Jadi tuan-tuan bayang kan, juhudnya ulama-ulama kita. Dulu tuan-tuan saya dah tengok, baca-baca, kaji-kaji tuan-tuan. Atuk-atuk kita tuan-tuan 200 tahun, 300 dulu tuan-tuan suka dan sangat suka mengaji ke Mekah, ke Madinah. Tuan-tuan
Saya pergi ziarah ke Maqam Ma'la. Kalau tuan boleh cari kat YouTube pun ada, boleh Google pun. Subhanallah tuan, ada satu ulama Melayu kita tuan yang pernah levelnya sampai dia panggil Imamul Hijaz. Hijaz tu dia lah imam. Syekh Nawawi Banten. Orang Banten tuan. Subhanallah. Kalau di Ma'la tu kawasan perkuburan ni agak besar, agak unik. Di Ma'la sekarang boleh ziarah lah tuan ni, tuan pergi umrah. Kalau musim-musim sejuk ni pergi tengah hari tak ada orang kacau tuan. Pergi ziarah. Kita ada tahu kat mana ulama-ulamanya makam tu, ziarah, bagi salam, baca dia punya sejarah dia tuan, naikkan semangat kita bagaimana dia mencari ilmu tuan ni. Syekh Nawawi Banten makamnya luas, subhanallah. Tuan. Jadi ulama-ulama kita tuan, ialah sebagai sekadar menyebut apa nama tuan, Syekh Wan Dot Fotani. Tapi makamnya bukan di Ma'la. Syekh Abdul Samad Al-Palembani tuan, di makamnya mana di Petani. Syekh Ma'asyar Al-Banjari. Jadi tuan, dalam kitab-kitab ulama-ulama kita tuan, disebutkan tentang perbincangan 20 sifat yang wajib bagi Allah SWT. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yang pertama tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala wujud bila makan. Akidah kita Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa tempat. Allah tak di kanan, tak di kiri, tak di atas, tak di bawah. Allah Subhanahu Wa Taala tak di langit, Allah Subhanahu Wa Taala tak di bumi, Allah Subhanahu Wa Taala tak di laut. Itu akidah kita. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada jihah, kanan, kiri, atas, bawah. Sebab dia akan masuk kepada musyabihah, menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala macam makhluk. Itu akidah kita. Maka tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube perbincangan ni hangat. Tapi benda ni tuan-tuan adalah benda yang terlalu asas. Maka ulama-ulama kita dah berjuhud mengeluarkan tuan ratusan kitab tuan-tuan ni. Dalam tulisan Jawi kita, kalau payahlah Ustaz Jawi, dah ada dah orang buat cetak rumi lah. Kita mengaji balik. Sebab ni penting tuan-tuan ni. Kalau kita dalam bab Allah wujud pun kita tak boleh nak selesaikan, nak bagi jawapan, macam mana sifat-sifat yang lain. Kita nak jawab Allah itu wujud sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita jangan kata kita semayang, pergi haji tiap-tiap tahun, pergi umrah tiap-tiap bulan, tapi kita jawab Allah wujud, jawapan kita macam Syiah wal iyazubillah mzali. Kita jawab macam orang Khawarij. Kita jawapan kita jawapan Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah wal iyazubillah. Pasal apa? Pasal tak mengaji. Oh, ilmu dunia, ilmu engineering, ilmu kedokteran, kau mengaji bagai nak rak, bagai nak botak kepala. Ilmu yang menjadi tujuan hidup, mengenal Allah pun tak lepas. Ini bukan nak kira kau ustaz mengaji Yaman, mengaji Mesir tuan-tuan. Ini ilmu semua kita kena lepas. Sebab nanti besok lusa kita akan menjawab one to one, face to face dengan malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya soalan bocor, jawapan bocor, ma rabbuka. Maka kita kena ada rasa gerun tuan-tuan. Maka sebenarnya ilmu tu dah ada, kita yang tak beri masa. Kita tak bersungguh-sungguh menyelesaikan apa yang sepatutnya diselesaikan dalam hidup kita. Itu contoh tuan-tuan ni, Allah wujud sebab perbincangan hangat. Jadi tuan-tuan berhati-hati mengaji dan mencari ilmu di alam maya. Tuan-tuan ni berhati-hati. Contoh. Habis, kemudian ambil tuan-tuan 41 tadi tuan-tuan, 21. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, ada 9. Pecah kepada 3, 4, 1. 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. 4, 1, 9. Saya suka bawa contoh tuan, dulu pernah berlaku. Pernah sampai ke handphone kita tuan-tuan, ada orang kata Nabi Muhammad ni pernah berbohong. Jadi kita yang mengaji dan selalu ulang kaji ilmu-ilmu akidah, sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik maknanya benar, wa huwa sadiqul masduq. Jadi bila ada orang ungkapan atau pendapat kata Nabi Muhammad pernah berbohong, salah. Tuan, salah lah. Jadi kita tuan-tuan, kita hidup di akhir zaman ni, kita tapis tolak. Oh, salah, orang tu salah. Dia salah lah. Jadi hari ni bila maklumat sampai, kalau kita tak ada ilmu tauhid, tak mengaji ilmu usuluddin,
kita jadi kalang kabut. Walaupun yang bercakap tu mungkin orang hebat ke apa, tapi kita ada ilmu, kita dapat tahu mana yang betul, mana yang salah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Terlalu banyak perkara-perkara yang berlaku hari ini, maka dengan ilmu-ilmu fardu ain ini menjadi filter penapis kepada fitnah-fitnah yang mendatang. Penting tuan-tuan. Cukup tak itu 50? Ada ulama kata tuan tak cukup, mengaji lagi. Beriman kepada malaikat. Kena tahu 10 nama malaikat dan tugasan mereka. Kita ni tuan, kalau 10 pemain MU, tuan, 10 main Liverpool kita boleh hafal. Boleh bincang, boleh discuss. Tuan, pasal apa coach ni tukar. Kenapa coach ni tukar tu, kita mengalahkan pengulas TV9 tu punya sukan. Kita menyembang tuan. Tanya nama malaikat tuan, garuk kepala kita. Itu tuan-tuan. Kena tahu tuan, nama malaikat dan tugasnya. Kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. 25 Rasul. Tahu namanya tuan-tuan. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Kemudian lagi apa? Beriman dengan qada dan qadar. Beriman kepada hari kiamat. Cerita-cerita hari kiamat. Cerita tentang alam kubur. Apa yang berlaku alam kubur. Mula-mula yang berlaku apa tuan-tuan? Sebelum kita kena tanya apa berlaku. Ustaz beritahu macam Ustaz dah pernah masuk kubur. Saya tak pernah lagi. Saya tak mati lagi tuan-tuan. Ini cerita dalam kitab tuan-tuan. Mula-mula kena apa tuan-tuan? Dhammatil qabr. Kita semua akan kena himpit. Orang soleh tuan-tuan, dia akan dihimpit kubur bagaikan seorang ibu yang mengasihi anaknya tuan-tuan. Ibu dia peluk anak dia. Kalau orang tu orang jahat, orang asi, orang dahaka, akan dihimpit kubur, mengimpitnya berceragah tulang-tulang dia tuan. Allahu Akbar. Wal'iyazubillah min zalik. Nikmat kubur, siksaan kubur, kemudian keluar daripada lubang kubur, manusia berjalan dengan menggunakan kepala lutut ke padang mahsyar dengan jarak matahari 2 jengkal, dengan manusia mengikut amalan masing-masing, peluhnya yang dilaluinya pergi ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar akan dibicarakan. Sebelum tu mencari-cari pertolongan, syafaat dengan nabi-nabi yang ada. Semua nabi menolak. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatil uzma. Kemudian kita akan dibicarakan tuan-tuan kemudian kita akan ditolak ke tetian sirat. Ada yang laju, ada yang pelan, ada yang jatuh tuan-tuan. Ni cerita-cerita ni kita kena pelajari sebab dia adalah termasuk daripada ilmu fardu ain pada pembahagian yang pertama, namanya ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi tuan-tuan, kalau di masjid kita tuan-tuan di Karyah tuan-tuan keluar pengajian. Malam ni pengajian tauhid akidah oleh ustaz sekian, kitab sekian. Tuan-tuan wajib datang tuan-tuan. Masjid surau AJK ni dia cuba menyelesaikan perkara yang kena selesaikan. Kita kena datang lah. Hari Selasa lah pengajian fiqh. Hari Rabu lah pengajian tasawuf oleh ustaz dan kitab. Contohnya kitab Penawar Bagi Hati kan, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tuan-tuan, Isnin, Selasa, Rabu wajib datang. Kecuali tuan-tuan rasa, Ustaz, tak payah datang lah. Pasal apa? Saya dah okey kot. Saya dah lepas dah ilmu fardu ain. Tak ada tuan, saya pun tak lepas tuan. Banyak benda tak tahu tuan. Belajarlah tuan-tuan dalam hidup ni tuan, kita ni belajar sampai mati. Kita belajar tuan-tuan. Nak selamatkan, dapat berkah rahmat daripada majlis-majlis ilmu. Pembahagian yang kedua tadi tuan-tuan, iaitu ilmu yang berkaitan tentang fiqh. Saya dah sebutkan tadi tuan-tuan, hablum minallah, fiqh ibadah. Dia ada fiqh berkaitan dengan manusia, muamalat. Kita nak pergi jual beli kan, meniaga wang ringgit. Lepas tu kita berhubungan fiqh munakahat. Lepas tu kita fiqh jenayat tuan-tuan Dan yang ketiga tadi disebutkan tadi tentang ilmu tasawuf. Maka tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, dengan ilmu, dengan pengajian ilmu tuan-tuan, maka hidupku, ibadahku tuan-tuan, maka dengan ada ilmu, maka kita dapat tahu macam mana status ibadah kita. Kita dapat upgrade, tambah baik, naik taraf kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah SWT, itulah sedikitlah yang dapat saya sebutkan pada malam ni tuan-tuan.
yang berkaitan tentang hidupku, ibadahku. Dalam kita melaksanakan ubudiah kita kepada Allah SWT, satu cabaran yang lain tuan-tuan, maka Allah SWT akan datangkan kepada kita ibtila. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT akan bagikan ibtila. Allah SWT nak test siapakah di kalangan kita yang paling baik amalannya. Banyak itu ya, tuan jumpa ustaz, alhamdulillah ustaz saya kena penyakit, saya pergi mengajar di mana nilai tuan. Jumpa dia kena stroke tuan. Dia kata ustaz, lepas saya kena stroke, saya dulu tak pergi masjid ustaz. Saya tak pergi kuliah lepas saya kena stroke. Daripada saya tak boleh jalan sampai hari ni, saya istiqomah datang ke masjid. Alhamdulillah Allah SWT bagi saya sakit, saya sedar diri ustaz. Tuan, Allah bagi penyakit tuan-tuan baru nak pergi masjid. Tuan-tuan, Allah SWT, tapi alhamdulillah semakin baik. Jadi Allah SWT bagi dia penyakit dulu, sihat penyakit. Allah SWT nak bagi siapakah daripada paling baik amalannya, iaitu dia dalam keadaan sakit, dia lagi banyak ingat Allah, lagi banyak istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan sedikit yang boleh kita kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan tuan-tuan bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar kuliah-kuliah ilmu tuan, dia dapat membentukkan cara pandang kita, cara bertindak kita, cara berfikir kita. Supaya kita dalam keadaan bersiap siaga, menyiapkan apa yang sepatutnya siap. Di samping kita berdoa umat Islam di Palestin tuan-tuan, mungkin apa yang berlaku selepas ini tuan-tuan, kita ni bersiap sedia menyiapkan diri kita sebagai tentera Allah. Tuan, dia ada syarat-syarat dia tu. Kita siapkan apa yang sepatutnya, selesaikan fardu ain, banyak bertaubat kepada Allah, jaga hubungan dengan masjid Allah SWT, cari balik silaturahim kita tuan-tuan. Di samping kita menyokong apa yang sepatutnya kita sokong kepada umat Islam saudara kita di Palestin, kita menyelesaikan apa yang sepatutnya kita selesaikan. Antaranya ialah ilmu fardu ain, kerana ilmu menolong kita sebagai hamba Allah yang ubudiah 24 jam sepanjang kehidupan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Sekadar itu tuan-tuan, pertemuan kita pada malam ni. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustada'afin al-mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi biqari Masjidil Aqsa. Allahumma ansurhum ala a'daina ya rabbal alamin. Allahumma hadi Allahumma hadi ummatana ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil yahudiyina wal amerikina wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka afiyah min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas hatta la nakhaf wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la matrudahu ya Allah wa bi fadlika bi judika bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabballahu minkum.